العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أجرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah duha pada pagi ini. Kuliah ini ditaja oleh Hanafi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Hairani, di bawah tajuk penawar untuk lembutkan hati yang berbolak-balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memperkukuhkan taufik dan hidayah penaja kita, insya-Allah dimudahkan urusannya, dikabulkan semua permintaannya dan dijadikan urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Penawar untuk melembutkan hati yang berbolak-balik. Hati ialah merupakan satu deria yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah melalui hati yang kita usaha untuk bersih dan sucikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat ia kepada rupa paras kamu, dan ia tidak melihat pula kepada amalan kamu, tapi yang ia lihat ialah hati kamu. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita tidak mendekatkan diri kita kepada Dia dengan rupa paras kita yang cantik, yang elok, rupawan, anggun. Demikian juga kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tindakan kita, tapi kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dengan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, hati ialah tempat pandangan Tuhan. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati yang bersih, suci daripada sebarang dan sesuatu, hatta di dalam hati kita tidak ada diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi usaha untuk melenyapkan makhluk daripada hati kita ialah merupakan
satu perjuangan yang panjang dan tak akan habis-habis. Usahanya berkekalan sampai kita mati. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kamu mati. Jadi yakin di situ maknanya mati. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga kamu mati. Maknanya kamu jadikanlah diri kamu itu abdi Allah sampai kamu mati. Maknanya perjuangan untuk memperelokkan hati, perjuangannya panjang sampai kita mati, tak akan habis-habis. Begitu juga Allah sebut, law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udas alaihim asy-shuqqah. Kalaulah jalan ini hampir ataupun pendek, ramailah orang yang akan mengikut kamu, tapi perjalanan ini panjang, susah, menyebabkan tidak ramai orang yang menjalani jalan membaiki diri, ataupun tak ramai orang yang menjalani jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di sana para ulama memisalkan, memperumpamakan jalan ini ialah jalan yang sempit, jalan yang sunyi, menyebabkan tak ramai orang lalu, tak ramai orang yang berjalan di jalan ini. Jalan ini ialah jalan yang disifatkan tidak bersifat arus perdana, seperti mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, al-jannatu huffaz bil makarih wan naru huffaz bis syahawat. Syurga itu direntangi, dengan makarih. Syurga itu direntangi dengan makarih, perkara-perkara yang tak disukai oleh nafsu. Sementara neraka itu dibentang dengan syahwat. Syurga itu dibentang dengan makarih, perkara-perkara yang tak disukai oleh nafsu. Jadi bila mana nafsu tak suka, susahlah orang nak menempuhnya. Sementara neraka itu dibentang dengan syahwat, kesukaan nafsu. Jadi banyaklah orang yang menempuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jalan untuk membaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah jalan yang tak ramai orang lalui. Kebanyakan orang menjalani jalan arus perdana, iaitu mengikut hawa nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, proses untuk membaikkan hati mari depan ialah proses menyucinya daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun proses menyingkirkan makhluk daripada hati. Hatta makhluk itu ialah diri kita sendiri. Maksudnya Rasulullah SAW Muhammad, perjalanan ini ialah perjalanan untuk merasakan hanya ada satu wujud, iaitu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang lain wujudnya ialah sebab wujudnya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Tanpa wujud Allah, tidak ada wujud makhluk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya wujud makhluk mestilah dikaitkan dengan wujudnya Allah. Tak ada Allah, tak ada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka proses yang nak jalankan ialah proses mewujudkan dalam diri kita hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dan wujud di dalam hati kita, makna kita hanya memandang kepada Dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak buat, kita tengok apa pandangan Allah. Bila kita nak melangkah, kita pastikan langkah-langkah kita ialah langkah-langkah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dia langkah dulu sampai beribu langkah, dia melangkah baru tanya boleh tak boleh, kena tak kena. Jadi kita ni nak langkah tu kita tanya dah, langkah ni adakah langkah yang Allah redha kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita memerhati dengan pandangan yang begitu tajam terhadap adakah tindakan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni punya jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi sebut ad'u ila Allahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah itu ala basirah, jelas. Maknanya tidak berselindung dan tersembunyi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama seperti seekor kucing yang nak menangkap mangsa. Kucing ni bila dia nak tangkap tikus lah, kita kata, cuba tengok macam mana dia. Dia tengok tajam ke tikus tu. Kita tengok dia pun dia tak tengok kita dah. Langkah dia dengan penuh cermat. Sedangkan kucing langkah mana bunyi pun, tu pun lagi cermat lagi dia. Begitulah kita dalam menuju matlamat dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah matlamat kita hidup di atas muka dunia ni, iaitu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memenuhi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan aku nak jin dan manusia menyembahku. Kita nak penuhi ayat tu. Mana kita nak hidup, dalam hidup kita ni ialah pengabdian kita kepada Allah. Hidup mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjayakan matlamat, menjadikan diri abdi pada Allah, hati kita mesti teguh, hati kita mesti kuat. Hati yang berbolak-balik tak akan sampai kepada Allah. Hati yang berbolak-balik ialah hati orang yang tidak ada yakin. Jadi penawar untuk melembutkan hati yang berbolak-balik. Lagi sekali saya kata, hati yang berbolak-balik ialah hati yang tidak ada yakin di dalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak kejayaan menjadi hamba Allah, perjalanan kita mestilah perjalanan yang yakin bahawa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam.
Apa dia makna yaqin? Yaqin maknanya ialah, yakin ialah satu ibarat daripada kuatnya iman. Orang kata yakin, tu yaqinu, maknanya iman dia kuat. Iman ni dia kuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dengan menjalani amal yang soleh. Sebab itu sentiasa bergabung di antara alladzina amanu wa amilus solihat. Dalam Quran mana ada pemisahan di antara dua perkara tu? Bila Allah kata orang beriman, Allah gabungkan sekali dengan mereka beramal amal yang soleh. Maknanya iman ni dia kuat dengan amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan iman dia akan lemah dengan maksiat dan kejahatan. Sebab tu iman ni bila mana dia adalah hati kita, kita kena jaga. Jaga ni macam orang buat benang. Orang buat benang ni jaga benang bagi betul. Dia bukan setakat pagi dia pi, petang pun dia pi. Kalau malam ada cahaya, malam pun dia pi bah. Betul-betul jaga padi dia. Dia tengok ayam ada tak ada, musuh padi macam mana, sampai padi tu tumbuh elok. Itulah penjagaan iman. Iman ni bila dipelihara, maka barulah dia terjaga. Jadi macam mana cara nak jaga dia? Yang pertama, kita mesti melakukan sembahyang sunat hifzil iman dan awabin. Antara maghrib dan isyak tu jangan tinggallah sembahyang tu. Jangan tinggal sembahyang hifzil iman dan awabin. Saja aku sembahyang sunat hifzil iman dan awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab iman ni kalau Tuhan tak jaga, tak ada siapa boleh jaga iman. Kita sendiri pun tak mampu nak jaga iman kita. Sebab iman ni Allah bagi dan Allah jaga. Tapi ada iman Allah bagi, Allah tak jaga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta dalam doa sembahyang sunat dalam doa sembahyang sunat awabin tu, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudi'uka, ya Allah Tuhanku, aku titipkan iman ini kepada Engkau. Maknanya titip, mana simpan untuk dijaga tu makna titip. Allahumma inni astaudi'uka imani, ya Allah Tuhanku, aku titipkan imanku untuk dijaga oleh Engkau. Imanku ini fi hayati, di dalam hidupku ini, wa 'inda mamati, ketika aku mati, wa ba'da mamati fahfazhu alayya, juga Tuhan jagalah imanku selepas aku mati. Fahfazhu ya Allah, jagalah ia, jagalah iman. Ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau wahai Tuhan yang maha berkuasa. Engkau tu maha berkuasa, wahai Tuhan. Dalam hidup ni, yang pertama sekali kita minta Allah jaga iman kita ketika kita hidup. Maknanya bila Allah jaga, berarti Allah pelihara daripada kerosakan iman. Contohnya malam raya. Hari ini malam yang ke-20, lagi 10 hari. Malam raya ni cubalah malam raya sembahyang sunat tasbih. Maknanya, dan makna pada malam itu walaupun kita dah tak solat tarawih, sembahyang sunat tasbih. Kita boleh buat secara berjamaah, kita boleh buat seorang-seorang. Pasal apa kita nak menghidupkan malam raya ni? Sebab Nabi kata, man ahya lailatal aidi ahyallahu qalbahu yawma yumitul qulub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata sesiapa yang menghidupkan 2 malam raya, siapa-siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah menghidupkan hatinya pada hati, Allah matikan hati-hati manusia. Jadi kalau kita nak selamat daripada dimatikan hati, jadi semayang dan hidupkanlah ibadat pada malam raya. Salah Sayyidina Muhammad. Lagi, jadi subhanallah. Jadi kita kena minta Allah jaga iman kita dalam hidup kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab iman ni kadang Allah tak jaga habis, tak ada siapa dah boleh jaga iman. Iman pun yang boleh bagi hanya Allah je. Tak ada siapa pun boleh bagi iman. Bila Allah bagi iman, kita minta Allah tolong jaga pula. Sebab tak ada siapa pun boleh jaga iman, melainkan Dia juga yang akan jaga iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seseorang tu mungkin imannya rosak dalam hidup dengan sebab dia salah langkah, dengan sebab dia salah mengambil tindakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab dia salah menentukan jalan dalam hidup, rosak. Salah contoh, ayah-ayah ni dia pergi hantar anak ke sekolah yang tidak menitik beratkan agama. Itu contoh. Akhirnya esok dia pun pening anak dia jadi masalah kat dia, pasal dia tak bagi didikan agama pada anak dia. Kita tak mampu nak bagi didikan agama pada anak kita sepenuhnya, kita hantarlah pergi sekolah-sekolah agama. Akhir bila pergi hantar sekolah biasa, akhirnya pening kepala kita. Itu contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila pergi di sekolah menengah biasa, kalau Tuhan tak cover dia, jalan dia adalah jalan yang salah lah. Dia serong lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Agama tak kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang baru ni saya jumpa di Kuala Lumpur. Dia cerita seorang atlet negara. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia sembahyang subuh sebelum masuk, dia sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang apa tu? Dia sembahyang sebelum masuk waktu. Sebab dia kena berlatih, bila latihan melibatkan waktu sembahyang. Dia sembahyang sebelum masuk waktu. Asar pun. Asar pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, orang tu tanya saya, boleh ke Ustaz? Saya pun melengung, boleh ke? Mana ada? Dia tanya soalan tu sebab dia pun jahil. Soalan orang tu tanya saya, dia pun jahil, dia pun kok ada peruntukan agama boleh ke sembahyang sebelum masuk waktu? Patut dia tak tanya saya dah, sebab dia dah confirm salah. Tapi dia tanya sebab dia kurang pengetahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya katalah, baguslah dia tu sebab nak sembahyang juga. Cuma silapnya salah dia. Nampak tak? Maknanya tu dalam hidup tu. Banyak lagi soalan orang yang tak sembahyang, khususnya ahli sukan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat kita tu pemain bola sepak negara. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia diasingkan oleh kawan-kawan dia pasal dia nak jaga sembahyang. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hang nak pegang agama sangat, jadi dia nak disingkirkan. Maknanya hang tak duduk di arus kami. Nampak tak? Itu kesan daripada didikan sekolah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah masalah. Tu tak kira lagi masalah Sayyidina Muhammad, hak lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu satu perkara. Satu perkara lagi, kalau dah pakai sunat pendek ataupun kalau dah terlajak pakai sependa, sembahyang macam mana pula agak? Dulu sukan ni pakai sunat pendek ya, dah terlajak pakai sependa dah pula.
Kita pun tengok loh, dah pakai macam tu dah. Kalau pakai macam tu, sembahyang macam mana pula? Mungkin kata sembahyang, tapi sembahyang tu status dia macam mana? Satu sembahyang ketika mana kita buat maksiat, sembahyang tu reject. Sebab kaedah sembahyang, as-salatu tanha, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah fahsya' dan munkar. Mana sembahyang orang tak buat jahat dah. Kalau sembahyang tu betul Allah terima, dia akan halang buat jahat. Tapi bila mana masih mengekalkan kejahatan, berarti sembahyang tu tak ada kesan kat dia. Sembahyang tu tak mengubah dia, berarti sembahyang tu reject. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang sembahyang tapi masih mendedah aurat, masih free hair contohnya, berarti sembahyangnya Tuhan tak terima lagi. Kalau sembahyang dia betul, dia tak apa, dia akan pakai tudung dah, dia tutup aurat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu situasi yang kita duduk pada hari ini. Umat Islam jahil agama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi inilah kita minta Allah jaga iman kita di dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang belajar kerana dunia. Mengaji kerana nak ambil SPM, mengaji sebab nak ambil STPM, mengaji sebab nak ambil stamp. Mengaji tu kerana apa? Kerana periksa. Salah daripada awal lagi. Mengaji nak kerja, mengaji nak masuk universiti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu semua peletakan niat yang salah. Dia kena niat macam mana? Kerana Allah. Sebenarnya kalau mengaji kerana Allah, dia akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Ambillah periksa apa pun, tapi bukan kerana Allah. Jangan pergi ambil periksa kerana periksa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi banyaklah anak-anak kita yang tak diletakkan niat yang betul oleh cikgu-cikgu, guru-guru mereka ketika mereka nak mengambil exam. Apa bahaya dia? Orang yang niat belajar kerana dunia akan keluar dari dunia tanpa iman. A'udzubillahi min dzalik. Keluar dari dunia tanpa iman. Habis. Mati tanpa iman. Melainkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah merahmati dia. Allah nak dia, Allah selamatkan dia. Jalan tu jalan yang salah. Dibentangkan jalan yang salah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak dia mendapat baik, maka dia mendapat taufik dan hidayah ke arah jadi baik. Walaupun hari itu dia telah menempuh jalan yang salah. Lagi satu resikonya ketika nak mati. Siapa boleh jaga iman kita ketika kita nak mati? Kalau tak Allah. Kita harap ketika nak mati tu, kita teringat untuk kata La ilaha illallah. Waktu tu sangat kritikal. Ketika tu kita sangat sibuk. Tara nak turun pergi Mekah pun sibuk dah. No. Nak turun pergi musafir KL pun sibuk dah. Ni nak turun ke perjalanan yang jauh dah tak balik-balik ke dunia dah. Lagi sibuk. Sibuk tu sibuk apa? Sibuk dengan gangguan-gangguan. Pada saat kita nak keluar dari dunia ni, pergi masuk ke alam lain, kita pergi ke KL, kita pergi ke mana-mana, kita masih dalam dunia. Ni nak pergi keluar dari dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat waktu mana ziarah guru Syekh Ahmad Yusuf. Jadi dia meninggal pagi tu, Salah Sayyidina Muhammad, pukul 10 sampai di rumah dia lebih kurang. Kami nak pergi ke pondok dia, ambulan patah balik, selisih. Sampai-sampai di rumah dia, langsung masuk ziarah dia, Salah Sayyidina Muhammad. Dia sudah di pembaringan. Dia mati pagi tu, pukul 10 duduk sampai di rumah. Sampai-sampai tu baca-baca Fatihah, buat hadiah sikit qul huwallah. Ketika tu isteri dia sampai,
Isteri dia kata, ustaz kirim salam, dia suruh doa kat dia. Nampak tak perjalanan? Ustaz kirim salam. Makna perjalanan ke alam barzakh ni ialah betul-betul real, memang pergi sungguh. Macam kita PKL tu, bagi orang yang PKL tu, memang pergi sungguh. Dia kata, ustaz kirim salam, dia suruh doa kat dia. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika tu kita harap Allah selamatkan iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu waktu tu sibuk macam mana. Iblis, syaitan dia main, dia nak gagalkan kita mati sebagai seorang Islam. Sebab dia tak mau dia seorang masuk neraka, dia nak ringkih ramai lagi masuk neraka. La ughwiyannahum ajma'in, kata dia. Dia berjanji dengan Tuhan, aku akan selewengkan semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau yang mereka itu tergolong dalam al-mukhlasin, iaitu orang-orang yang Tuhan bagi ikhlas kat mereka. Tu yang dia tak mampu. Siapa yang Allah selamatkan, Allah bagi ikhlas, tak mampu. Tu kata, kalau Allah tak tolong kita, waktu tu habislah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita masih Allah tolong pada saat tu. Tuan-tuan pernah tak mimpi nak mati? Kak Ju pernah mimpi nak mati? Saya 2 kali mimpi nak mati, mujak tak mati lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Ingat nak mati dah. Waktu nak mati tu, tanya waktu mimpi nak mati tu, salah Sayyidina Muhammad. Nak mengucap. Jadi nak mengucap ni fitrah orang beriman. Tak payah siapa ajak, main nak mengucap. Ni fitrah orang beriman. Mengucap tu, boleh mengucap la ilaha illallah. Tunggu malaikat cabut nyawa, celik mata jaga. Alhamdulillah, mujak lah tak mati. Kalau mati habis aku. Alhamdulillah. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu kalau Allah tak selamat kita habis. Waktu tu kalau Allah tak selamat, jadi macam mana? Matilah seseorang dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sebut su'ul khatimah kena sembuh. Na'udzubillah min dzalik. Salah Sayyidina Muhammad. Dia jadi dalam 2 situasi. Yang pertama, ketika nak mati, dia tak amai Tuhan tu, dia tak amai tak nak mengucap tu. Dia sibuk dengan dia sayang di dunia ni. Salah Sayyidina Muhammad. Orang yang duit berjuta-juta, sayang duit dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni sehari 2 ni duit kita akan duduk dalam situasi. Dia kata bulan 5, bulan 6. Ni kesan daripada perang di Rusia. Rusia ni dia pegang ekonomi dunia betul. Dia tak macam Amerika, dia kemas sungguh. Dia pengeluar minyak dunia. Salah Sayyidina Muhammad. Dia pengeluar gas dunia. Dia pembuat emas dunia. Tu kat dia. Lepas tu dia tak mau pakai euro pun, tu jatuh ekonomi mereka kan nak apa ni. Salah Sayyidina Muhammad. Bulan 5 ni, bulan 6 ni akan rasa kesan barang akan naik. Barang naik ni tanda apa? Di antara 8 tanda dekatnya masa Sayyidina Muhammad, zahir Imam Mahdi, harga barang melambung. Ni saya mengaji lama dah masa budak-budak ni. Harga barang melambung lah baru rasa. Lepas PKP, lepas tu main pula perang. Inilah tanda dekat dah. Waktu tu lah, tuan-tuan tahu, orang bukan simpan duit di dalam bank, orang simpan duit di rumah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu duit hak simpan tu nanti tak ada nilai apa dah. Sebab kertas. Suatu orang pesan simpan dalam bentuk mah. Salah Sayyidina Muhammad. Mah ni dia betul. Kertas ni dia sangka je betul. Sebenarnya kertas ada apa? Salah Sayyidina Muhammad. Zaman Rasulullah, harga seekor kambing 4 dinar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni tetap harga seekor kambing tu 4 dinar. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, mana dia tetap
Tambah-tambah ni sehari dua ni emas duk naik ni. Soalan saya, siapa beli emas letihlah sikit, siapa jual emas kaya. Soalan Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ada duit banyak, Allah sayanglah, duit aku nak mati dah. No? Yang ada kereta baru beli, sayangnya naik tak dampuh lagi, nak mati dah. Yang rumah baru duduk, nak siap rumah tu pun setahun. Salah Sayyidina Muhammad. Setahun tu bukan tak ada duit, setahun tu sebab aksesori mahal semua-muanya. Salah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba nak mati, sayangnya nak mati dah, tak ada duk tak mana. Ketika duk sayang tu malaikat cabut nyawa, dia terpanggil su'ul khatimah. Auzubillah min dzalik. Waktu tu saat kritikal nak jumpa Tuhan, patut ingat kat Tuhan, tapi tak, dia ingat kat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika nak mati ni lagi teruk, main tak percaya kat Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tu lagi teruk. Ha ni dia panggil berbolak balik ni. Sebab itu caranya sembahyang sunat hifdzul iman dan awwabin. Jangan tinggal setiap malam. Macam mana pun buat. Jadi yang kedua, masalah perkukuhkan iman. Macam mana? Bajai dia dengan amal yang soleh. Ramadan lagi-lagi, siapa-siapa bersungguh-sungguh mengimarahkan siang dan malam dengan ibadat, maka kita telah menjalani proses pengukuhan iman, insya-Allah. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iman ni sangat penting. Sehari dua lagi penting iman ni kuat. Sebab kita bakal menghadapi masalah isu kebuluran. Salah saya, isu dunia ni. Jadi hari ni pun tak ada perang pun minyak tak ada. No? Tara tak perang pun minyak tak ada lah. Macam-macam. Malaysia ni berapa peratus ya? Kita ni kaya dengan apa? Kita kaya dengan pengeluaran. Salah Sayyidina Muhammad. Kita kaya Malaysia ni dengan pengeluaran apa orang panggil, salah Sayyidina lah, buat-buat ni lah, elektrik apa semua ni, kilang-kilang, penghilangan. Makan kita semua kita ambil luar, importnya. Daging, beras kita pun ambil daripada luar. Kalau jadi apa-apa, jenuh kita ni. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu iman yang penting. Dapat macam mana? Iman yang penting. Dia orang ni kalau tak makan, takut jadi kufur. Baik. Banyak orang jadi kufur dengan sebab makan, tak boleh makan. Pada zaman Dajjal esok, ramai orang pakai ikut Dajjal sebab Dajjal boleh siap makan. Dia support makanan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia ada gunung roti. Dajjal, laknatullahi alaih. Waktu tu orang beriman dipesan oleh Nabi, jangan dekati dia. Ikat anak bini di rumah. Jangan pergi kat dia. Iman juga tu pun. Kalau iman lemah, nak makan, pi apa jadi? Pi kalau kita pi terima ganjaran dia, kufurlah orang tu, na'udzubillah. Mana tukaran dia ialah hang keluar daripada agama hang. Jadi banyaklah orang yang lemah iman tukar agama, keluar daripada agama sebab nak makan. Hari ni pun orang dah makan di gereja. Salah Sayyidina Muhammad tu belum mai Dajjal lagi. Jadi subhanallah, ketika tu kita kena betul-betul struggle, betul-betul sungguh-sungguh bergelut mempertahankan iman. Jadi sebab itu saya sangat minta beratkan pada kita semua, minta Allah perteguhkan iman dengan sembahyang sunat hifzul iman dan awabin, insya-Allah. Jadi saya ingat itulah sedikit pesanan untuk saya dan kita semua, bagaimana kita nak memperkukuhkan hati kita. Jangan kita berbolak-balik di dalam kita mempertahankan harga iman, sebab nilainya sangat tinggi, tak ada tukaran di dunia ni.
imanlah yang kita harapkan dapat bantu kita, tolong kita di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka